Assalamualaikum semua. Okey, kita sambung lagi bab 4 kimia polimer di bawah subtopik 4.1 polimer bahagian yang kedua. Pempolimeran. Okey, terdapat dua jenis tindak balas pempolimeran. Okey, yang pertama pempolimeran penambahan dan yang kedua pempolimeran kondensasi. Okey, yang pertama pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon bertindak balas antara satu sama lain. Seterusnya kita lihat polimer yang terhasil melalui pempolimeran penambahan dan monomer yang terlibat. Okey, yang pertama etena. Okey, etena kita boleh perhatikan kat sini ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okey, apabila monomer-monomer ini bertindak balas, okay, dia akan menghasilkan rantai panjang yang dinamakan polimer. Okey, daripada etena akan menghasilkan polietena dan kita boleh lihat formula struktur bagi polietena dan kita akan tambahkan penulisan kita akan tambahkan N di bahagian bawahnya. Okey, N ni ialah bilangan yang sangat besar sehingga beberapa ribu. Okey, seterusnya kita lihat nombor 2, propena. Okey, propena sama juga ada ikatan ganda 2 dan apabila monomer-monomer propena ini bertindak balas, dia akan menghasilkan polimer iaitu polipropena. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri dan kegunaan bagi polietena. Ciri-cirinya adalah tahan lasak dan kuat, banyak digunakan dalam pembuatan beg plastik, botol plastik dan plastik pembungkus. Okey, bagi polipropena pula, ciri-cirinya adalah tahan lasak. Okey, banyak digunakan untuk pembuatan alat mainan dan tekstil. Okey, yang ketiga, monomer bagi kloroetena. Okey, sama juga ya kat sini. Okey, ada ikatan ganda 2 antara atom-atom karbon. Okey, apabila tindak balas ni berlaku berulang kali, dia akan menghasilkan polikloroetena yang kita kenali sebagai polyvinyl klorida iaitu PVC. Okey, cirinya adalah sangat kuat dan keras, banyak digunakan dalam pembuatan paip air dan penebat elektrik. Okey, yang keempat, stirena. Okey, stirena ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okey, apabila melakukan tindak balas berulang kali, menghasilkan polistirena. Okey, kat sini akan ada pemecahan lah maksudnya. Okey, dah tak ada lagi ikatan ganda 2. Okey, ciri-cirinya adalah ringan dan penebat haba. Okey, banyak digunakan untuk dalam pembuatan penebat haba dan pembungkusan makanan. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana tindak balas pempolimeran berlaku. Okey, sebab tu tindak balas ikatan ganda 2 dibuka dan monomer ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Okey, ini adalah satu monomer. Okey, dia akan bertindak balas dengan satu monomer yang lain. Okey, akan menghasilkan satu polimer. Okey, polimer ni kita perhatikan adalah satu rantai yang panjang. Okey, macam mana kita nak buat nak buatkan dia punya formula seperti yang tadi kita tunjukkan. Okey, awak boleh bahagikan benda yang berulang. Okey, ini satu. Okey, ini satu. Dan seterusnya. Okey, kat sini nanti awak boleh buat. Okey, kita dan kemudian kita letak N di tepi sini. Okey. Ini adalah formula untuk rantai panjang polimer. Okey, ini adalah ringkasan untuk persamaan pempolimeran penambahan. Okey, daripada monomer yang banyak berulang-ulang, kita boleh tambahkan N di depan dia. Okey, ini adalah monomernya. Okey, kemudian dapatkan polimer, okey, formula polimer ni dan kita letakkan N di belakang yang telah saya tunjukkan tadi. Yang kedua, pempolimeran kondensasi. Pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza.
Monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Okey, hasil pempolimeran kondensasi akan ada dua, iaitu satu polimer dan satu lagi adalah sama ada air atau molekul HCl, hidrogen klorida. Kedua polimer yang dihasilkan daripada tindak balas pempolimeran kondensasi ialah terilena iaitu sejenis poliester dan nilon sejenis poliamida. Okey, bagaimana terilena dihasilkan? Okey, terilena diperbuat daripada etana 1,2-diol dan asid benzena 1,4-dikarboksilik. Okey, monomer yang digunakan adalah molekul-molekul diol iaitu yang mengandungi ion hidroksil dan diasid iaitu yang mengandungi karboksil. Apabila banyak molekul-molekul diasid terkondensasi dengan molekul-molekul diol, okey, hasilnya ialah poliester dan air. Okey, ini adalah gambar rajah dia. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, okey, ini adalah kumpulan diol dan ini adalah kumpulan berfungsi karboksil. Okey, apabila tindak balas ini berlaku, okey, dia akan menghasilkan terilena dan juga air. Okey, seterusnya kita lihat tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan nilon. Okey, melalui tindak balas antara amina dan klorida asil. Okey, ini adalah monomer bagi amina iaitu 16-heksana diamina dan juga yang ini adalah monomer daripada klorida asil iaitu dekana diol diklorida. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, nanti dia akan menghasilkan polimer iaitu nilon dan juga asid hidroklorik. Okey, seterusnya kita lihat polimer dan alam sekitar. Okey, kepelbagaian ciri yang terdapat pada polimer menyebabkan permintaan dan penggunaannya semakin meningkat saban tahun. Sifat sesetengah polimer yang tahan lasak dan mengambil masa yang sangat lama untuk terurai menyebabkan masalah pencemaran yang serius. Wajarkan kegunaan polimer kepada alam sekitar. Okey, kita lihat dulu kelebihan-kelebihan polimer sintetik. Okey, apa dia ciri-ciri polimer sintetik? Okey, yang pertama, ia merupakan penebat haba yang baik, ringan, kuat dan keras, bersifat lengai dan tidak reaktif, daya tahan haba yang tinggi, sangat stabil dan tidak terkakis. Pencemaran persekitaran dari polimer sintetik. Okay, kita boleh terangkan. Okay, yang pertama, sembilangan besar polimer sintetik tidak terbiodegrasi. Pembuangan polimer sintetik seperti botol dan bekas menyebabkan sistem saliran dan sungai tersumbat sehingga menyebabkan banjir kilat. Okay, yang kedua, pencemaran di lautan menyebabkan banyak hidupan mati dan mikroplastik memasuki rantaian makanan. Okay, yang ketiga, bahan plastik yang dibawa ke sungai dan ke laut boleh disalah anggap oleh hidupan laut sebagai makanan. Plastik tidak boleh dicerna, memakannya akan menyebabkan kematian hidupan laut. Yang keempat, pembakaran terbuka polimer akan membebaskan gas berasid dan beracun yang akan menyebabkan pencemaran udara. Okay, contohnya, gas karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Pembakaran PVC membebaskan gas hidrogen klorida yang menyebabkan hujan asid. Pembakaran polimer sintetik seperti nilon boleh menghasilkan gas yang sangat beracun seperti hidrogen cyanida. Okay, yang kelima, bekas plastik yang tertinggal di tempat terbuka boleh menyebabkan air hujan bertakung dan boleh menyebabkan pembiakan nyamuk yang membawa penyakit demam denggi. Pelbagai cara boleh digunakan untuk mengurangkan pencemaran polimer sintetik. Okay, contohnya yang pertama, kita boleh mengurangkan mengitar semula dan menggunakan semula polimer sintetik. Contohnya seperti botol plastik yang terpakai, kita boleh jadikan sebagai bekas tanaman. Okay, yang kedua, menggunakan plastik terbiodegradasi. Okay, yang ketiga, penyelidikan berterusan untuk menghasilkan polimer biodegradasi yang murah. Dan yang keempat,
kita boleh menghancurkan plastik dengan kaedah pirolisis, iaitu plastik boleh hancur dengan pemanasan pada suhu antara 400 hingga 800 darjah Celsius tanpa oksigen. Okey, selesai sudah subtopik 4.1 polimer. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua.